Penggunaan media sosial di kalangan masyarakat secara kini semakin popular. Media sosial seperti FB, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp dan banyak lagi, kita akan dianggap ketinggalan zaman sekiranya tidak peka terhadap penggunaan media sosial. Segala isu terkini semakin dibicarakan melalui media sosial dan secara tidak langsung ia akan mewujudkan kesan-kesan positif dan negatif terhadap masyarakat. Dalam masa yang sama, ia juga menimbulkan persoalan hukum sama ada penggunaan media sosial digunakan atau dilarang oleh syarak. Secara umumnya, media sosial bertujuan untuk mendatangkan kebaikan kepada pengguna, tapi secara tidak langsung ia juga turut mendatangkan keburukan. Pada pendapat saya, mereka juga dapat menjadikan laman sesawang sosial tersebut sebagai alternatif untuk menambahkan pendapatan bulanan mereka. Secara umumnya, kita didedahkan dengan pelbagai aplikasi-aplikasi media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, TikTok maupun Instagram yang mampu menyumbang dalam menjana pendapatan secara atas talian. Selain itu, wujud laman periklanan yang boleh disertai dalam laman Facebook, YouTube dan lain-lain bagi mengiklan jualan produk ataupun perkhidmatan. Sebagai contoh, iklan tudung eksklusif Farida. Kebanyakan peniaga ingin menjalankan aktiviti perniagaan secara atas talian dari rumah. Hal ini demikian membuka peluang keemasan kepada pengguna media sosial untuk menambahkan pendapatan secara langsung dan juga tidak langsung. Walaupun beroperasi di kawasan agak terpencil, namun hasil kerja tangan Azmi mendapat sambutan dari seluruh negara termasuk Brunei, Singapura, United Kingdom dan Australia selepas dipromosikan melalui platform dalam talian. Hari ini apabila media sosial, medsos yang begitu banyak pada hari ini, dia memudahkan kita dalam kita menyampaikan ataupun Pada pendapat saya, media sosial memungkinkan orang untuk berkomunikasi dan berhubung dengan teman-teman, keluarga dan orang-orang dari seluruh dunia. Ini dapat memperluas jaringan media sosial dan membolehkan semua orang untuk terus berhubung. Selain itu, pergantungan masyarakat pada teknologi terus meningkat. Hal ini kerana keupayaan media sosial dapat membantu dalam proses untuk mendapatkan maklumat terkini yang sahih dan tepat. Hal ini kerana maklumat yang tepat diwawarkan oleh orang ketiga boleh membawa persalahfahaman. Contoh aplikasi yang kita boleh digunakan untuk dapatkan maklumat adalah WhatsApp, Telegram, TikTok dan YouTube. Media sosial juga boleh mengakibatkan pembaziran masa. Ini kerana terdapat banyak pengguna yang menggunakan aplikasi media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook dan juga YouTube serta game untuk menghabiskan masa mereka. Terdapat ramai pengguna laman sosial yang menjadi ketagih dalam bermain game dan menggunakan aplikasi media sosial secara atas talian. Mereka juga sanggup menghabiskan masa mereka sebanyak 5 ke 7 jam waktu pada waktu hari untuk bermain game ataupun menggunakan laman media sosial. Ianya seolah-olah menjadi satu kerugian kepada mereka sekiranya mereka meninggalkan permainan tersebut atau menggunakan media sosial. Ia juga secara terang berlakunya pembaziran masa kerana masa yang diluangkan dengan kerja-kerja yang tidak berfaedah. Ini mengukuhkan sebab mengapa penggunaan media sosial juga boleh mengakibatkan keburukan kepada pembaziran masa. Dan buruk media sosial pada masyarakat ialah hilangnya hak privasi pengguna. Hal ini boleh dibuktikan dengan kajian yang dilakukan oleh pihak Cambridge Analytica menyatakan bahawa aplikasi Facebook yang dikendalikan oleh Mark Zuckerberg telah melakukan kesilapan dalam menguruskan privasi pengguna. Antara punca lain, berlakunya kebocoran data privasi adalah dari pihak ketiga menerusi pembabitan orang di dalam sebuah agensi berkaitan. Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap pihak yang bertanggungjawab melindunginya. Okey, story pertama kita nak bercerita pasal kepentingan sosial media yang diutarakan oleh Snap Inc. Kalau kita tahu macam Yaya kan, kita tahu macam IG selalu kena hack apa semua kan. Kalau katakan you kena hack, lepas tu orang tu baca DM you macam mana Yaya? Well, doa takkan kena tu. Takut juga. Tapi I think, I don't know, tak tahu nak cakap macam mana. Kan? Because it's very, benda ni tak boleh control. Yes. Tapi harap taklah jadi. Salah satu keburukan kesan media sosial terhadap masyarakat adalah menimbulkan salah faham, seterusnya mewujudkan pergaduhan. Ini adalah disebabkan apabila seseorang menulis status peribadi yang kurang wajar di media sosial dan dibalas oleh seseorang yang tidak bersetuju, maka ianya akan berselisih faham.
Seterusnya, timbullah fitnah serta yang paling buruk adalah menjadi kes mahkamah. Jadi, eloklah sekiranya kita ingin menulis status, kita tapis dahulu segala status yang akan dikongsi kelak. Seserta mendapati kejadian berlaku jam 10 malam kemarin semasa mangsa berada di restoran bersama 4 lelaki dengan 2 daripada mereka dikenali pengadu. Pengadu dan suspek berjumpa kerana mereka bersetuju untuk menyelesaikan masalah peribadi mengenai perselisihan faham hantaran di Facebook. Bagaimanapun, perbincangan itu menyebabkan suspek tidak berpuas hati dan memukul mangsa serta rakannya menggunakan batang besi pipe hingga mengakibatkan mangsa cedera di kepala. Berdasarkan pada pendapat rakan-rakan saya yang tentang media sosial, saya dapat menyimpulkan bahawa media sosial sememangnya membawa pelbagai baik buruk terhadap masyarakat. Maklumlah, semua maklumat ada di hujung jari dan komunikasi dengan seseorang di seratusnya pun boleh pada era ini. Walaupun begitu, seseorang dalam masyarakat yang akan memilih baik buruk media sosial. Mereka lah yang akan menggunakan media sosial dan berdasarkan apa yang mereka lakukan, mereka lah yang akan menerima positifnya dan ataupun padahnya. Oleh itu, seseorang pengguna media sosial mesti bertanggungjawab dalam hal penggunaan media sosialnya. Mereka mesti menapis info-info yang mereka terima dari media sosial agar tidak termakan tipu daya yang wujud. Selain itu, seorang pengguna seharusnya tidak meletakkan maklumat peribadi atas talian kerana terdapat manusia-manusia yang tidak bermoral yang boleh menggunakan maklumat tersebut untuk keburukan. Tuntasannya, seorang pengguna mesti mengikut etika media sosial yang digariskan oleh Unit Pemoderan, Pentadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia, iaitu mampu bagi memastikan diri dari terkesan dengan keburukan media sosial dan meraih kebaikannya.